رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah bersama-sama kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan yang utama, marilah bersama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas kita pada setiap masa sehinggalah ke saat ini. Kita dikurniakan dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa. Dan bersama-sama kita pada malam ini, kita bersyukur dalam masa yang ada ni, kita teruskan kuliah kita pada malam ini menyambung daripada hadis yang ke-25 pada muka surat 62. Kan? Minggu lepas dalam bab solat di atas kenderaan. Hadis yang berbunyi an Jabir bin Abdullah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma sallaya fi safinati qa'imain wa qala al-Hasan tusalli qa'iman ma lam tashqa ala ashabik taduru ma'aha wa illa faqa'idan. An Jabir bin Abdullah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma sallaya fi safinati qa'imain wa qala al-Hasan tusalli qa'iman ma lam tashqa ala ashabik taduru ma'aha wa illa faqa'idan. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berdua solat di dalam sampan. Solat di dalam sampan, di dalam perahu, dalam keadaan mereka kedua-duanya berdiri.
Menambah akan penerangan tersebut, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala anhu berkata, boleh engkau untuk solat di dalam sampan dalam keadaan berdiri, selagi mana engkau tidak memberatkan sahabat-sahabatmu, engkau tidak mendatangkan mudarat bagi para sahabatmu. Dalam keadaan itu engkau ikuti sahaja ke mana sampan itu menghala. Jika susah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Maka dapatlah kita fahami dalam hadis ini bahawa harus bagi kita untuk solat di dalam sampan selagi mana tidak mudaratkan pada kawan kita, ataupun orang yang dalam sampan tu yang bersama-sama dengan kita. Kalau dalam keadaan air yang tenang, maka bolehlah kita solat dalam keadaan berdiri. Kalau dalam keadaan air ketika itu bergombak, takkan kita nak sembahyang berdiri, maka mendatangkan mudarat pada diri sendiri, boleh menyebabkan kita jatuh ke dalam laut tersebut, kan? Ada pun syarat-syarat wajib untuk solat itu, pakaian yang bersih apa semua, mengambil wuduk, maka perlulah dipenuhi, kan? Kalau sempat untuk sampai ke darat, solatlah ketika mana? Ketika sampai di atas darat, sebab itu lebih afdal dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang selamat. Jadi berbalik dalam hal hadis ini, kan? Maka saya mengambil peluang untuk menjelaskan hukum bagaimana pula solat di atas kenderaan. Sebab dah ada pertanyaan kan, Ustaz, macam mana pula solat atas kenderaan, solat atas motor macam mana yang muda-muda? Boleh tak? Solat dalam kereta boleh tak? Nak cepat ni, kan terlepas kuliah, boleh tak semayang atas motor? Maghrib datang ke sini, semayang atas motor, kan? Maka insya-Allah pada hari ini kita mendengar pula dalam bab solat di atas kenderaan, kan? Kerana di sana ada dalil hadisnya, kan? Hadis riwayat daripada Amir bin Rabi'ah. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilati yusabbihu yumi'u bi ra'sihi qibla ayyi wajhi tawajjaha wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u zalika fi salatil maktubah. Amir bin Rabi'ah berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda sedang berada di atas haiwan tunggangan. Kan? Nabi berada di atas tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda bertasbih dengan mengisyaratkan kepala baginda, kan? Menghadap ke arah yang mana haiwan itu menghadap, dan tidaklah baginda melakukan perkara sedemikian di dalam solat fardu. Maka dapat difahami daripada nas hadis ini, yang pertama, Nabi tak solat atas tunggangan ketika mana solat fardu. Tapi sahabat melihat Nabi atas tunggangan itu, Nabi solat, kan? Dan Nabi bertasbih, menunjukkan, mengisyaratkan bahawa Nabi ketika itu solat. Adapun solat yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah solat sunat, kan? Dan berdasarkan daripada hadis ini, maka lahirlah fake hadis. Daripada hadis inilah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini, maka lahirlah fake, kan? Maka daripada situ kita tahu, kan? Nak buat sesuatu tu bersandarkan kepada di sana ada dalilnya, di sana ada hujahnya. Maka solat atas kereta boleh tak? Zaman Nabi tak ada kereta. Atas motor boleh tak? Zaman Nabi tak ada motor. Okay? Berdasarkan hadis di atas, haiwan tunggangan merupakan kenderaan yang diguna pakai oleh masyarakat pada zaman terdahulu, termasuklah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun zaman kita, kan? Ada lagi tak tengok orang naik kuda? Ada. Orang naik kuda adalah, tapi di kandang kuda, di tempat belajar kuda, kan? Kita panggil apa? Stable tempat simpan kuda.
Kandang kuda tu kita panggil apa? Nampak sangat kita semua banyak tak belajar lagi ilmu tentang menunggang kuda kan? Kan? Di kandang kuda, kan? Di kawasannya, kan? Ataupun naiklah kuda dekat Kelebang tu kan? Adapun zaman kita, kan? Pada zaman ini kita menaiki kenderaan, antaranya kapal terbang. Ada orang pergi kerja naik kapal terbang, kan? Orang yang kerja di Sabah, di Sarawak masih lagi menggunakan kapal terbang jenis Kasena, kan? Ada yang menggunakan kereta api untuk pergi kerja, kan? Di sini mungkin di kota raya lah, di bandar-bandar metropolitan Kuala Lumpur, orang naik LRT pergi balik kerja, kan? Kalau dulu macam pelik pula mikir kan. Sekarang ada pula MRT, ada pula Putra tu, ada pula rel berkembar apa, Allahumma salli ala Muhammad, ETS. Benda-benda ni semua dulu tak nampak, kan? Tak nampak orang pergi kerja naik kereta api, kan? Biasanya kalau dah kerja jauh tu maknanya mesti menetap di tempat tersebut. Sekarang tidak lagi. Maknanya orang boleh pergi kerja naik kereta api, kan? Ada pun pengalaman saya kalau di Mesir memang macam tu lah, kan? Kerja dekat Kedah, duduk di Kuala Lumpur setiap hari, kan? Rakyat di sana tu pergi balik naik kereta api. Tapi perkhidmatan kereta api mereka tu, walaupun negara itu bukanlah negara yang maju seperti Malaysia pada ketika itu, kan? Tapi perkhidmatan mereka pada saya adalah antara yang terbaik. Sebab setiap waktu ada. Kita tak risau kalau ketinggalan nak pergi ke mana-mana, kita mesti akan dapat menaiki kereta api, atau paling tidak pun perkhidmatan van sewa ni melambak atas jalan, kan? Kita boleh pilih saja, tak risau tentang waktu. Dan begitu juga menaiki kereta dan sebagainya, yang mana hukumnya pakai hukum yang sama dengan haiwan tunggangan. Justru adalah dibolehkan untuk solat secara umumnya sekiranya seseorang itu berada di atas kenderaan. Secara umum boleh solat atas kenderaan, kan? Namun apa yang dibahaskan, solat yang bagaimana yang dibolehkan dilakukan ketika di atas kenderaan, kan? Adakah solat sunat ataupun solat fardu, kan? Itu permasalahannya. Maka di sini kita mengambil panduan perbahasan daripada para ulama. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani apabila mensyarahkan hadis ini, beliau meletakkannya di bawah dalam satu bab baginda turun dari haiwan tunggangan untuk solat fardu. Berdasarkan daripada hadis yang dibacakan tadi, Imam Ibnu Hajar menulis dalam kitabnya satu bab, kan? Daripada fiqh hadis ini menulis dalam satu bab iaitu Nabi SAW turun daripada haiwan tunggangan baginda untuk mendirikan solat fardu. Maka dapatlah kita fahami bahawa Nabi SAW solat fardu dengan turun daripada tunggangan. Maknanya bukan Nabi berada atas tunggangan Nabi solat, Nabi turun untuk mendirikan solat fardu. Dan ini merupakan suatu isyarat yang menunjukkan bahawa solat yang boleh dilakukan dalam keadaan berada di atas ataupun di dalam sesebuah kenderaan adalah solat sunat sahaja. Nak semayang duha, kan? Pergi kerja takut tak sempat nak semayang duha, dalam kereta nak buat semayang sunat duha, boleh tak? Boleh. Dibolehkan, diharuskan, sebab dia solat sunat, kan? Manakala untuk solat fardu pula, para ulama menyatakan bahawa hendaklah seseorang itu turun dari haiwan tunggangannya untuk melaksanakan solat tersebut, kan? Dalam erti kata lain, tidak boleh untuk menunaikan sebarang solat fardu dalam keadaan berada di atas haiwan tunggangan ataupun kenderaan. Dan Imam Ibnu Hajar menukilkan pendapat Ibnu Battal dalam isu ini yang menyatakan para ulama telah ijma', para ulama telah bersepakat
akan pensyaratan hal ini. Apa hal itu? Iaitu turun dari haiwan tunggangan untuk mendirikan solat. Kalau sekiranya kita kita di atas highway kan, maka kita kena berhenti di perhentian-perhentian yang tidak mendatangkan mudarat. Jangan sebab kerana nak dirikan solat kan, apabila masuknya waktu kan, kita nak ambil kelebihan solat di awal waktu, kita berhenti dekat lorong kecemasan. Letak kereta kat lorong kecemasan kan, nyalakan double signal, kita solat kat situ. Datang mudarat tak? Ya, mendatangkan mudarat. Bila-bila masa lori boleh sapu. Sedangkan orang yang betul-betul dalam kecemasan pun tukar tayar kereta pun boleh disebat. Ini kan kita yang berhenti untuk solat. Jadi nak buat macam mana? Cari kawasan rehat dan rawat yang banyak terdapat di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tak ada alasan. Itulah di antara kelebihannya berada di bumi Malaysia. Kalau tuan-tuan yang dah pernah menunaikan fardu haji, dah pernah menunaikan umrah kan, perjalanan daripada Madinah pergi Mekah, berapa R&R yang kita jumpa? Saya pergi 2004 dulu, saya ingat jumpa satu tu je lah. Haji Azman, berapa Haji Azman? Daripada Madinah ke Mekah, masih satu ke dah banyak? Dah banyak. Alhamdulillah. Kan? Tapi Malaysia dibinakan plus tu daripada tahun 80-an. Daripada awal lagi dah fikirkan setiap berapa kilometer ada kawasan rehat dan rawat. Antaranya itulah dia, iaitu maqasid syariah dalam menjaga hubungan antara kita dengan Allah. Mana orang tak ada alasan untuk berhenti solat. Berhenti di kawasan yang selamat. R&R. Adapun R&R, Ustaz, solat kat R&R penuh Ustaz. Raya hari tu berjuta kenderaan kan. Nak masuk R&R pun tak boleh. Macam mana? Kalau waktu tu selamat, dan memang betul selamat, kereta semua tak bergerak, betul tak? Kereta memang sangkut, perjalanan balik ke Perak sangkut kereta, memang tak boleh bergerak kan? Kalau waktu tu memang betul selamat, bolehlah sembahyang dekat tepi-tepi kawasan tu kan? Memang kereta tak bergerak. Kalau kereta masih bergerak dalam kelajuan atas highway, jangan sesaja berhenti dekat kawasan kecemasan, lorong kecemasan untuk mendirikan solat. Masuk ke dalam R&R, tunaikan solat. Dan juga pesanan saya kan, suka saya mengingatkan tuan-tuan, bila kita berada di R&R, kita beramai-ramai ni, kita solat, betul kita nak dirikan solat fardu, nak dirikan solat berjemaah, nak ambil fadilat berjemaah, betul. Tetapi jangan kita zalim pada orang. Sebab pengguna R&R tu, surau R&R tu bukan kita je, tapi pengguna R&R itu adalah semua orang, hak semua orang Muslim. Dan pada ketika masuknya waktu, terutamanya waktu maghrib dengan isyak, waktu yang pendek, rata-rata orang yang singgah di R&R ada dua kelompok, dua kategori. Yang pertama, orang bermukim. Yang kedua adalah orang yang dalam musafir. Maka menjadi kewajipan bagi orang bermukim untuk mendirikan solat fardu pada waktunya. Adapun orang bermusafir, dah gugur hukum dia untuk mendirikan di awal waktu. Orang yang bermusafir diberi pilihan sama ada boleh jamak takdim ataupun boleh ditakhirkan selagi mana belum sampai di qaryahnya semula. Fake ni luas. Fake ini memudahkan, tapi manusia suka menyempitkan. Sebab apa? Rata-rata kita lihat di surau-surau R&R kan, orang yang bermusafir berlumba-lumba untuk buat jamak takdim. Sedangkan orang yang dalam keadaan bermukim, yang nak sembahyang maghrib sembahyang maghrib saja, kadang-kadang terpaksa tunggu orang yang dah bermusafir. Kan? Kedua, apa yang kita tengok? Selepas daripada sembahyang maghrib tadi, kumpulan yang bermusafir duduk pula untuk melakukan amalan-amalan sunat. Sembahyang dah betul dah, sembahyang maghrib kan tadi. Kemudian dia bangkit pula, jamakkan sekali dengan isyak. Dia kasar tak apalah, biasanya dia kasarlah dengan isyak. Adapun tunggu tu lagi,
kemudian diisi dengan, selepas sembahyang diisi dengan zikir pula. Isi dengan zikir pula. Ya. Kemudian lagi lepas zikir berdoa pula. Yang berdiri ini semua belum sembahyang. Ramai dah berdiri ni. Yang imam pun dengan tidak berpaling ke belakang. Sebab itulah sunnah bagi imam untuk berpaling menghadap kepada makmum selesai daripada solat. Supaya imam tahu siapa makmum yang masbuk, siapa makmum yang belum sembahyang. Bukan imam syok sendiri. Kan? Sebab itu berpaling ke belakang menghadap kepada makmum sunnah bagi imam. Jadi bagi mereka yang berada di R&R, kan, kita melaksanakan ibadah sunat. Wirid itu sunat. Doa itu sunat. Kan? Sunnah. Dia bukan perkara wajib. Kalau ditinggalkan sampai berdosa. Habis sahaja sembahyang dalam keadaan solat maghrib, habis sembahyang terus beredar. Terus beredar. Bagi peluang kepada orang yang belum solat untuk melaksanakan kewajipan kepada Allah. Itu lebih afdal. Kan? Harap kita boleh ubah. Jangan duk buat kerah kepala kita. Kan? Nak tunggu juga sampai habis berdoa. Kan? Kalau dah memang ramai-ramai macam ni, dalam keadaan waktu hari raya ke, ada sambutan-sambutan yang kereta memang banyak, ingat perkara ini supaya kita memberi laluan untuk orang yang ketika itu difardukan baginya untuk solat, maka dia kena didahulukan. Kan? Dan juga begitu juga bagi para imam, ingatan, kan, kasih sayang daripada saya. Ingat, zikir kita itu sunat, doa kita itu juga sunat, kan? Bukan hukum wajib. Adapun jika ada jemaah di belakang yang masih belum sempurna sembahyang fardunya, maka direndahkan suara imam. Direndahkan suara imam. Jangan kuat-kuat, imam jangan berzikir dengan kuat, kan? Cukup sekadar imam nak mengajar makmum, subhanallah. Makmum akan ikut subhanallah. Imam kemudian alhamdulillah, makmum ikut alhamdulillah. Jangan imam dengan dapat mikrofon sedap, subhanallah. Ada makmum sedang masbuk mendirikan solat fardu maghrib, sedangkan makmum itu solat fardu wajib baginya. Kita ni buat perkara sunat. Antara fardu dengan sunat perlu didahulukan yang fardu. Itu pencerahannya, kan? Para ulama telah ijma' bersepakat atas akan pensyaratan hal ini, iaitu turun dari haiwan tunggangan, dan sesungguhnya tidak boleh bagi seseorang itu untuk menunaikan solat fardu di atas haiwan tunggangan tanpa ada sebarang keuzuran. Itu nakal daripada ulama Imam Ibnu Battal, kan? Dia menakalkan bahawa tanpa ada uzur. Kalau ada uzur macam mana? Macam mana yang dikatakan kalau ada uzur? Maknanya yang boleh kita teruskan sembahyang. Maknanya boleh terus sembahyang fardu di atas kenderaan yang macam mana? Kenderaan yang disebut oleh ulama seperti kapal terbang. Kapal terbang memang perjalanan yang panjang, tak turun-turun. Takkan kita nak suruh pilot, kejap lagi kan berhenti kat depan, saya nak sembahyang jamaah dulu, kan? Mana ada. Kalau perjalanan mengambil masa perjalanan yang panjang, maka boleh kita sembahyang fardu di atas kenderaan itu, kapal terbang. Yang kedua, ETS. Saya tak pasti ETS ni ada berapa kategori. Teman pun tak merasa lagi naik ETS, kan? Walaupun dah ada pergi kampung teman, tak merasa lagi, kan? Sebab ada ETS yang straight sampai ujung, ada ETS yang ada berhenti. Kan? Kalau perjalanan yang panjang melalui waktu solat, maka dibolehkan untuk kita solat fardu di dalamnya, kan? Itu contohnya. Beliau mengatakan lagi, perkataan baginda bertasbih merujuk kepada solat sunat. Ini bersandarkan beberapa hadis yang menjadi sandaran kepada hal yang tersebut. Kami bahagikan perincian berkenaan solat di dalam kenderaan kepada
dua catatan yang berikut yang berkaitan dengan jenis kenderaan yang digunakan. Kan? Yang pertama, solat di atas kenderaan seperti kereta api dan kapal terbang. Dalam hal ini, dalam isu ini adalah dibolehkan, diharuskan untuk seseorang itu solat di dalamnya, sama ada solat sunat mahupun solat fardu. Mana atas kapal terbang yang perjalanan panjang, kalau kapal terbang 45 minit pergi Langkawi, tak payah tunggu sampai dekat terminal baru solat. Kan, daripada Melaka nak pergi Langkawi, naik daripada KLIA, daripada KLIA 2, kan? Maka sampai di Langkawi tu bolehlah kita dirikan solat. Janganlah gatal-gatal dalam kapal terbang yang kecil tu pula nak sembahyang juga, kan? Sebab perjalanannya bukan perjalanan yang panjang, kan? Makna bila kita sampai kita boleh solat, ataupun di KLIA sebelum berlepas tu kalau dah masuk waktu zuhur nak dirikan solat juga, maka boleh jamak takdim, kan? Jamak takdim ni apa? Tuan-tuan mesti semua dah tahu kan tentang jamak. Maknanya menghimpunkan dua waktu solat dalam satu waktu. Jamak ada dua, kan? Jamak ni apa? Menghimpunkan. Jadi jamak takdim menghimpunkan kedua waktu solat pada solat yang pertama. Adapun jamak takhir menghimpunkan kedua-dua waktu solat di solat yang kedua, yang berikutnya. Jamak takdim, solat zuhur dengan asar dihimpunkan pada waktu zuhur. Jamak takhir, zuhur dengan asar dihimpunkan pada waktu asar. Ada jemaah bertanya, Ustaz, kalau kita buat jamak takhir, kita nak semayang yang mana dulu? Kan? Kita nak semayang yang mana dulu? Adapun zuhur dengan asar, walaupun pada jamak takhir, solat zuhur dulu. Dirikan solat zuhur dulu, kemudian dirikan solat asar, kan? Dan maghrib dengan isyak dihimpunkan, jamak takdim dihimpunkan maghrib dengan isyak pada waktu maghrib. Adapun kalau jamak takhir, maghrib dengan isyak dihimpunkan pada waktu isyak, kan? Itu bab jamak menghimpunkan kedua solat. Adapun qasar, perkara yang berbeza dalam hal yang berbeza, iaitu memendekkan bilangan rakaat solat. Kan? Yang boleh qasar apa dia? Zuhur, asar, isyak. Maghrib tak ada 3 jadi 2, tak ada. Ataupun 3 jadi 1.5, tak ada. Kan? Maghrib tetap kena dirikan 3. Isyak boleh tak? Ustaz, boleh tak saya buat jamak tamam? Maksudnya apa? Isyak itu didirikan dengan 4 rakaat, boleh, tak jadi salah. Itu kemudahan bagi orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir, maka dia banyak kemudahan yang boleh digunakan selagi mana dia bermusafir. Adapun kalau dia dah bermukim, gugur segala kelebihan-kelebihan sebagai seorang musafir. Ini mengambil kira tempoh perjalanan dalam bab sembahyang di atas kapal terbang ataupun kereta api tadi, kan? Ini mengambil kira tempoh perjalanan yang panjang secara adatnya dengan menaiki kenderaan seperti ini. Tambahan pula, seseorang itu tidak ada cara untuk turun dari kenderaan seperti ini semata-mata untuk menunaikan solat, melainkan hanya dapat turun sesampai sahaja kenderaan ini ke destinasi yang dituju. Maka ia jelas berbeza dengan konsep solat di atas haiwan tunggangan. Tengoklah kapal terbang, kalau perjalanan tu panjang, pergi London, maka boleh solat di atas kapal terbang. Kalau perjalanan tadi pergi Langkawi 45 minit tu, maka tak payahlah, kan? Tak payahlah pergi Langkawi 45 minit tu, solat ketika mana sampai di terminal. Itu dalam bab solat di atas kapal terbang ataupun di atas kereta api. Kereta api pun tengok juga, kan? Kalaulah naik kereta api tu, memang kereta api tu berhenti-berhenti, tapi kita nak pergi Batu Wes, kan? Boleh ke kita nak keluar daripada kereta api tu, keluar kita semayang kejap, tuan tunggu sekejap, saya solat sekejap je, sekejap. Kalaulah yang
pemandu kereta api, pilot kereta api tu tadi kata, boleh saya tunggu semayang lah. Orang pun tak ada ni kan, macam zaman PKP orang tak ada naik kereta api. Kalau boleh dia kata macam tu, solat ketika itu. Tapi kalau lah kereta api tu memang perjalanannya dah tahu nak ke Butterworth kan, memang tak boleh dia ni, jangan pula waktu kereta api berhenti kita pergi turun pergi solat. Kena tinggal kereta api, solat tak apa, sah, solat tu sah kan. Tapi kalau kena tinggal kereta api, tanggung sendiri. Jangan marahkan pula kepada perkhidmatan kereta api. Sebab apa tak tunggu saya semayang? Viral. Inilah KTMB. Ini ke negara Islam. Orang semayang ditinggalkan. Kan? Jangan buat macam tu kan. Saya tak tahu. PBT ada je. PBT mana yang ada sediakan di stadium contoh? Mana ada trailer untuk kemudahan berwuduk, trailer untuk ruang solat. Saya Melaka ke? Melaka belum lagi? Melaka, lambat Melaka ni. Selalu Melaka dahului dan diikuti, lambat pula kali ni. Malam tadi agaknya macam mana kan? Malam tadi bola, malam tadi semua semayang kat mana? Semayang kat stadium tu lah kan, tempatnya kan, ada tempat lapang ke apa, semayang kan. Jadi sebab ada kemudahan di Kelantan rasanya, rasa saya yang ada sediakan trailer yang surau kecil, makna dalam saiz kontena saja. Lepas tu kemudian ada tempat ambil wuduknya untuk orang solat, disediakan di stadium. Nak tengok bola tak salah, tapi jangan sampai tinggal solat kan, itu je. Yang kedua, solat di atas haiwan tunggangan. Solat di atas haiwan tunggangan. Berkenaan solat di atas haiwan tunggangan seperti kuda dan unta, ia juga cukup mempunyai kesamaan yang jelas dengan kereta yang menjadi kenderaan moden pada hari ini. Kan? Makna dinisbahkan solat atas kereta, dalam kereta tu seperti solat di atas tunggangan. Ini kerana seseorang yang menaiki kereta itu tidak menjadi kesukaran buat dirinya untuk berhenti dan keluar menunaikan solat di luar kereta yang dinaikinya itu. Kalau tepi-tepi jalan macam jalan MRR2 kan, highway MRR2 tu, ataupun tol Sungai Besi ke kan, yang ada jalan-jalan persekutuan lah, lebuh raya persekutuan, kita boleh berhenti kat mana-mana stesen minyak untuk solat kan. Banyak kemudahan dalam Malaysia ni kan, terutamanya Melaka. Saya ingat lagi, orang luar pun kalau saudara mara saya kalau datang ke Melaka pun dia akan cakap, Melaka ni paling strategiknya pengurusannya sebab semua masjidnya tepi jalan. Semua masjid tepi jalan. Carilah daripada Muar sampai ke Sempang 4, kita akan jumpa berapa banyak masjid tepi jalan. Tak susah. Macam ada negeri-negeri kan, masjid kena masuk ke dalam. Ni jalan utama persekutuan, kemudian kena exit, masuk ke jalan kampung sikit baru jumpa masjid. Tetapi tidak di bumi Melaka. Itulah antara kelebihannya perancangan kan. Orang yang merancang tanah-tanah wakaf tepi-tepi jalan utama ni semua, moga Allah bagi kan kelebihan padanya kan. Kan, sebab kerana idea dia tu bagus. Jadi memudahkan semua orang untuk berhenti. Hal ini mengambil kira suasana di negara kita yang begitu selesa, begitu kondusif dalam menyediakan kemudahan tempat solat di kebanyakan tempat. Ini seperti surau-surau yang terdapat di kawasan rehat dan rawat RNR, stesen minyak dan selainnya untuk didirikan solat padanya. Hukum solat dalam kereta api, dalam satu bab, hukum solat dalam kereta api. Oleh itu, berkenaan hukum solat di dalam kereta api, maka tidak terpakai ke atasnya hukum solat di atas haiwan tunggangan seperti kuda dan unta. Ini membawa maksud bahawa dibolehkan untuk seseorang itu menunaikan solat fardu di dalam kereta api. Meskipun begitu, kami nyatakan juga di sini bahawa perlu dibezakan keadaan tertentu seperti yang berikut dalam beberapa keadaan. Yang pertama, sekiranya perjalanan menaiki kereta api itu memakan masa yang terlalu panjang, namun membolehkan seseorang itu untuk jamak takhir. Kan perjalanan itu kita tahu pukul berapa bertolak, pukul berapa kita sampai, kita dah boleh estimate. Maka kalau kita tahu membolehkan dalam perjalanan kita sampai tu
boleh untuk kita solat jamak takhir setibanya ke destinasi yang dituju, maka ini lebih memudahkan seseorang itu untuk solat dengan lebih selesa. Kalau kita tahu boleh sampai pada waktu yang jamak takhir tu, maka lebih baik kita semayang dekat stesen tu nanti. Dan yang kedua, namun jika perjalanannya panjang dan tidak boleh untuk melakukan jamak solat, dan sekiranya tidak solat juga di dalam kereta api akan menyebabkan solat itu terlepas, maka boleh untuk dilakukan solat sama ada sunat ataupun solat fardu di dalam kereta api tersebut. Dan yang ketiga, berkenaan dengan isu kiblat pula, minggu lepas pun dah kupas dalam bab kiblat kan. Amatlah perlu bagi seseorang untuk menghadap ke arah kiblat ketika hendak menunaikan solat. Ini kerana menghadap ke arah kiblat merupakan syarat sah bagi solat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kan? Maka palingkanlah wajah kamu menghadap ke arah Masjidil Haram. Dan berkata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, palingkanlah urusan wajah kamu menghadap ke arah sudut Masjidil Haram, iaitu Kaabah. Namun di sana dikecualikan jika terdapat keuzuran untuk menghadap ke arah kiblat, maka dibolehkan untuk menghadap arah yang paling hampir dengan kiblat. Namun jika ini juga tidak dapat dilakukan, ada keuzuran juga padanya, maka disyorkan agar solat tersebut diulang semula, i'adah. Ketika mana? Sekiranya masih berada dalam waktu, ataupun diqadakkan sebaik saja sampai ke destinasi sekiranya sudah luput waktu. Itu dalam bab tak dapat kan nak memenuhi syarat kiblat tu tadi kan. Dan kesimpulannya berkenaan dengan hadis ini kan, di sini dinyatakan bahawa hukum menunaikan solat di dalam kereta api, di atas kapal terbang kan, maka dibolehkan untuk kita mendirikan solat fardu ataupun solat sunat di dalam kedua-dua kenderaan tersebut. Adapun kereta motor berhenti kat tepi tempat yang selamat, yang tak datang mudarat, maka dirikan solat fardu. Jelas? Okey. Jadi alhamdulillah kita mendengar hadis pada malam ini. An Jabir bin Abdullah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma sallaya fi safinati qa'imain wa qala al-Hasan tusalli qa'iman ma lam tashqa ala ashabik taduru ma'aha wa illa faqa'idan. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berdua bersolat di dalam sampan dalam keadaan berdiri. Dia pergi mancing kan, sampan boleh solat dalam keadaan berdiri kan. Menambah penerangan akan tersebut, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala anhu berkata, boleh engkau untuk solat di atas sampan dalam keadaan berdiri selagi mana tak datangkan mudarat kepada temanmu. Kan kalau tak menyebabkan sampan tu terbalik, perahu tu terbalik, dibolehkan, harus bagi kita untuk solat dalam sampan dalam keadaan berdiri. Jika susah dalam keadaan berdiri, maka duduklah kan. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah ataupun yang kurang itu adalah kelemahan diri saya dalam menyampaikan kuliah pada malam ini. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah jika ada kesempatan minggu depan kuliah yang terakhir dan sebelum penerbangan saya pada 26 hari bulan, dan saya sekali lagi tuan-tuan muslimin muslimat yang mengenali saya, yang berada di depan saya ni, jika ada kekasaran, ada kesalahan ketika saya menyampaikan kuliah ataupun ketika kita bersembang, kita sepanjang perkenalan kan, atas kekasaran saya kan, atau mungkin ada tingkah laku saya yang tak baik, saya mohon ampun dan maaf kan. Dan doa adalah semoga dikurniakan kesihatan dan Allah SWT kurniakan, dimudahkan saya dalam menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dan mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Amin insya-Allah. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim.